Cuba suara. Saya tak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada administrasi Politeknik Sultan Tun Said Abdul Nasir, Tun Said Nasir. Pertama kali lah sampai dekat kolej ni, maksudnya compound ni sebenarnya. Dan sebenarnya tak apa-apa selalu lah pergi Johor macam tu. So maksudnya pertama kali juga semalam sampai ke rumah. Jadi boleh tengok lah macam mana keadaan dia dan macam mana maksudnya situasi di sini, pembelajaran dan juga kita harap kita dapat lebih berkenalan lah dengan lebih baik pada pagi ini. Jadi sebelum pasal perkenalan, insyaAllah saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Tapi sebelum itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua guru-guru dan juga pelajar-pelajar. Ramai ke pelajar-pelajar? Ke semua cikgu-cikgu? Cikgu-cikgu pun pelajar-pelajar juga kan? Jadi terima kasih banyak kerana sudi memberikan kepercayaan, sudi memberikan peluang dan sudi kerana menjemput ialah. Jadi insyaAllah pada pagi ini harapannya adalah kita nak berbicara dalam masa 3 jam. Hanya bukan bicara sebenarnya, dia bengkel dalam masa 3 jam. Macam apa 3 jam ni? Tentang social media education. Jadi kita tahu bahawa social media ni sekarang ni memang inilah dunia sekarang, dunia yang dipenuhi dengan semua hiruk-pikuk social media. Dan walaupun sekarang ni tengah pandemik, tengah maksudnya berlaku virus yang besar-besaran melanda dunia kita, rupa-rupanya orang yang menjadi bilioner, yang menjadi terlebih-lebih kaya daripada maksudnya pandemik ni adalah Mark Zuckerberg. Maksudnya pengusaha media sosial. Jadi mereka ni bukan setakat survive daripada pandemik ni, mereka adalah golongan yang mendapat keuntungan berlipat-lipat kali ganda. Jadi maksudnya dia adalah dunia kita sekarang. Dan apa yang kita nak bincangkan pada pagi ini adalah dari mana social media ni, macam mana sisi pendidikannya. Dan selain daripada macam mana sisi pendidikannya daripada satu kacamata ataupun pandangan yang besar, kita nak tengok macam mana kalau kod kita nak buat lah, kita berminat nak buat ke social media education ni, nak buat YouTube ke, nak akhirnya dipanggil YouTuber setelah sekian lama, macam mana nak buat. InsyaAllah kita akan cuba meneroka pada pagi ni. Jadi sebelum tu kita berkenalan sikit lah dengan siapa yang membawa kat depan ni. Kita ada student kita yang akan membantu tekan slide. Slide ni saya biasa sediakan untuk motivasi sekolah. So ni untuk yang ni, jadi maksudnya ada banyak yang tak apa dan relevan. Jadi kita boleh skip dan skip. Ni skip. Skip. Mana ni semua motivasi sekolah punya skip lagi. Skip lagi. Belakang. Nak kata bahawa sedikit sebanyak tentang pengenalan lah. Kalau ada yang perlu dikenali adalah sekarang ni duduk di Rawang dan sekarang ni adalah pengasas kepada satu brand education. Orang panggil YouTuber, tapi sebenarnya not YouTuber lah. Kalau paling dekat orang panggil content creator. Tapi sebenarnya saya buat adalah maksudnya dia memang brand education. Dia punya sebagai ajar. Jadi selain daripada hasilkan video-video yang mungkin dikenali lah, ke ramai tak kenal. Kalau tak kenal, minta maaf lah. Kalau mungkin dikenali, orang akan ingat dengan nama inilah yang dekat YouTube tu. Tapi sebelum tu di YouTube ada juga, di Facebook ada juga, di Insta baru buat, TikTok pun ada tuan-tuan. Jadi maksudnya kita cuba masukkan masukin di pelbagai saluran yang ada untuk mengembangkan education. Dan grad Masters of Mechanical Engineering macam disebut tadi di University of Sheffield, United Kingdom. Jadi mungkin ramai yang bertanya lah, jauh sangat, memang jauh pun. Jadi kita akan cerita kenapa berlaku macam tu dan apa dia punya aspirasi di belakang lah. Dan
saya grad pada tahun 2017. Bulan 10 tu baru sampai Malaysia, dan baru macam tu golek-golek nak buat apa, dan akhirnya dapatlah pengalaman 2 tahun sebagai content creator ataupun content making di YouTube, Facebook dan beberapa saluran lain yang disebutkan tadi. Okay, next. Ada beberapa brand yang diasaskan, maksudnya saya berpengalaman sebagai content maker. Yang pertama sekali adalah satu page yang dipanggil Paket Ilmu. Yang kedua adalah ajar. Jadi yang sekarang ni main fokusnya adalah ajar lah. So maksud kedua-dua ni adalah benda yang dibuat setelah grad. Baru lepas grad terus cuba buat lah kedua-dua brand ni. Okay, next. Kita go terus statistik sikit lah. Jadi maksudnya kalau anda semua pengguna Facebook, angkat tangan siapa yang guna Facebook, siapa yang tak ada Facebook, siapa yang tak ada Facebook angkat tangan. Tak ada Facebook tu apa? Ya Allah, Masya Allah. Saya tahu Misyari Al-Fasi tu, Masya Allah. Jadi maksudnya sekarang ni sekarang ni baru tengok statistik semalam, 80% daripada penggunaan media sosial, penggunaan internet rakyat Malaysia sekarang adalah di Facebook. Dahsyat, 80%. Jadi maksudnya lebih daripada YouTube dalam 3 to 5% macam tu. Lebih pada Insta dia adalah yang paling tinggi sekali. Tapi yang peliknya, walaupun kita start dengan Facebook dulu, orang tak berapa nak kenal through Facebook, orang kenal through YouTube, which is something that is very interesting lah. Okay, jadi di Facebook kalau anda tak like lagi, bolehlah like kita punya page. Kita punya page namanya Ajar, kalau anda tahu. Jadi setakat ni Alhamdulillah hampir mencapai 100,000 likes. Tapi followers lebih kurang 2 kali ganda daripada jumlah like. So maksudnya itu pengajaran bagi kita, ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Orang yang follow kita tak semestinya dia suka kita. Itulah buktinya, maksudnya like sikit, following banyak. Macam mana dulu? Maksudnya dari video yang dihasilkan hampir mencapai 20 juta tontonan di Facebook. Ada satu lagi pun, tapi yang itu tak apa nak relevan sangat sebab saya dah tak buat lah. Resipi yang tu dah bagi kepada orang lain. Okay, next. Ini adalah beberapa konten yang tular di Facebook. Jadi kita banyak buat video, dan adalah video-video yang okey lah, tontonannya taklah banyak sangat, tapi okey lah. Contohnya dekat Kim Melayu 1918 ini yang buat kita penuh panjang. So dapatlah dalam 1.2 juta dah pun. Jadi maksudnya konten-konten yang berteraskan pendidikan. Jadi video-video yang viral, contohnya apa video yang viral baru ni? Ada ke video yang viral baru ni? Okay, tak tahu lah, saya tahu macam ada video seorang budak kena bully, dia tiba naik balik je. Rupanya tahun 2016 punya cerita. So maksudnya banyaklah benda-benda yang viral. Tapi soalan kita adalah berapa banyak benda yang viral tu adalah berteraskan pendidikan. Maksudnya banyak benda yang viral dia membina tak jiwa generasi, dia membina tak kehebatan ataupun keinginan untuk menentang ilmu dalam ramai yang scroll tu. Okey, ini ada beberapa lah, antara lain 3 ciptaan Islam kuno yang melengkapi zaman. So Alhamdulillah mencapai 800,000 juga, hampir 900,000 tontonan. Nombor apa yang paling besar? So nombor apa paling besar? Ini 500,000 lebih, 560,000 tontonan, dan beberapa video yang baru, rahsia bendera Malaysia yang tak terjawab sampai sekarang. Jadi waktu ni dua ni lah, terfikir konten apa nak buat untuk mereka ni. So fikir konten apa yang tak pernah dibuat lagi. So dua soalan yang berbeza. Konten apa yang nak dibuat, konten apa yang tak pernah dibuat lagi. So kalau kita cuba, kalau kita fikir kita kena hari merdeka, so nak buat apa ni? Kita macam tahun lepas je lah. So tahun lepas banyak lah benda nak dibuat. Kita ikut macam tahun lepas kita kerja tahun lepas, kita tengok. Cuma kita tukar soalan, konten apa ataupun aktiviti apa yang tak pernah dibuat lagi sebelum ni. Jadi ini adalah tajuk yang pertama kali kita teroka lah. Maksudnya ini adalah setakat ni yang pertama. Maksudnya kita teroka kenapa pada bendera Malaysia tu ada bintang 14 tu, apa rahsia dia. So rupanya dia rahsia yang sangat menarik. Sebab bintang 14 tak boleh dilukis dengan jangka lukis. Dia boleh dibuktikan dengan matematik. Jadi macam mana orang dulu lukis?
Siapa yang mula datang? Kan kita korek rupa-rupanya ada kaitan dengan sejarah Islam. Orang yang mendatangkan cara untuk melukis bintang tetradecagram. Jadi maksudnya kalau anda search tetradecagram di YouTube, ini adalah video antara yang pertama sekali keluar. Video yang kedua, video budak yang dia tengok, dia cuba melukis video tetradecagram, bentuk tetradecagram tersebut. Jadi maksudnya ini bila kita buat konten, kita cuba buat konten yang baru, yang kita tahu tak pernah dibuat sebelum ni, dan boleh membina generasi. Contoh lain yang kita di Melayu tu, ini video yang agak lama lah, tapi video yang sangat-sangat successful. Rupanya orang Melayu kita ya, dia ada teka-teki kan. Teka-teki orang Melayu kita suka berteka-teki, suka berperibahasa kan. Lunak sangat dia punya bahasanya. So ada jumpalah satu buku namanya Longchen Malay. Siapa yang pernah tengok video ni? Pernah tengok ke? Pernah tengok. Okay, so buku ni dia menampilkan 100 tahun lepas punya teka-teki Melayu. Teka-teki Melayu 100 tahun lepas bahasa. Jadi teka-teki Melayu 100 tahun lepas, bila kita tengok rupa-rupanya dia sangat-sangat pelik. Ada teka-teki yang langsung tak kena dengan jawapan, tapi kita betul orang Melayu punya pelotak ni kan. Dan bila kita teroka rupanya kita boleh membuka satu dimensi saintifik daripada teka-teki. So ini adalah juga konten yang pertama sekali dihasilkan di Malaysia. Sebelum ini tak pernah ada orang buat lagi kedua-dua konten ni lah, setakat yang saya tahu lah. Tapi kalau ada pernah cuba boleh beritahu lah. Yang lain itu contoh nombor apa paling besar, itu adalah konten yang dihasilkan oleh Mak Saleh boleh buat. Cerita Islam kuno pun ada jugalah, tapi yang berbahasa Melayu tak apa tahu sangat. Misteri permainan Menara Hanoi, so dan kita main stacking towers tu, so kita boleh ketengahkan dalam misteri matematik, misteri panjang sebenar Malaysia. Ini pun konten pelik. So rupanya kalau kita mengukur pantai Malaysia ya, kita takkan dapat sebenarnya dia punya definite ukuran. Kita boleh sebenarnya sampai kepada infinity. So itu macam je. So sebenarnya ini adalah beberapa konten ataupun tema. Kita go through dulu. Bani kita akan cerita kenapa konten-konten ni berjaya dan apa sebenarnya kandungan ataupun cara mindset bila kita buat konten-konten tersebut. Okay, next. Okay, YouTube Sadisti. Okay, inilah apa nama seorang YouTuber kan hari ni. Alhamdulillah setakat ni subs adalah 257,000. Target untuk dapat 300,000 tahun ni lah. So doakan dengan video lebih kurang dihasilkan 150 video macam tu. Jumlah tontonan sebanyak 20 juta. Okay, ini saya tak tahulah hampa semua tengok ke tak YouTube aku ke depan ni. Tapi sebenarnya budak-budak ramai yang tengok. Sebenarnya waktu kita buat tajuk ni, dia bukan dibuat untuk budak sekolah rendah. Memang tak langsung. Sebab banyak topik yang berat. Mula-mula dibuatlah untuk sekolah menengah. Contoh sekolah rendah memang tak. Sekarang ni budak-budak sekolah rendah yang suka sangat tengok. Tak tahu kenapa. Sekolah menengah yang target demografik yang nak ditarget adalah universiti dan college, dapatlah juga. Tapi itu bukan majoriti dan bukan maksudnya penyokong utama lah. Penyokong utama banyak budak-budak sekolah yang untuk message pukul 1 pagi. Assalamualaikum. Apa budak ni? Yang saya peminat. Alamak. Nama saya nak tanya nombor apa paling besar? Itulah video. Itu maksudnya benda-benda yang kita dapat dalam kita pergi inbox lah. So budak-budak ramai yang suka. Tak tahu kenapa. Mungkin muka mengingatkan mereka kepada mak ayah diorang lah, ayah diorang ke apa. Okay, next. Okay, di YouTube lah ceritanya hampir sama dengan Facebook, which is interesting juga. Maksudnya kalau kita tengok video-video yang tertinggi hits di YouTube, sama juga teka-teki Melayu nombor apa paling besar. Tapi ada beberapa tajuk lain yang sebenarnya native to YouTube but not Facebook. Dan ada juga video-video yang viral di Facebook tapi tak di YouTube. Untuk kes ajar, kebanyakan dia sama lebih kurang kes. Jadi maksudnya video yang memang berkesan, yang memang bagus di Facebook, dia akan translate sikit kejayaan ini kepada YouTube juga macam tu lah. Okay, saya akan cerita lah macam mana dia punya proses selama ni antara perpindahan Facebook ke YouTube macam tu. Tapi antaranya adalah menurut sains, benda yang paling
buat mesej tersembunyi bila kita main video terbalik, ilusi optik, benda yang lagi-lagi daripada cahaya. Maksudnya video-video yang waktu kita buat ni kita tahu video ni ada nisan boleh berjaya. So dia bergantung kepada tajuk dan sebenarnya meta text. Meta text itu yang penting. Kita akan belajar lagi lah meta text selepas ini. Jadi alhamdulillah saya telah menerima YouTube Silver Button. Jadi siapa yang tahu YouTube Silver Button ni boleh? YouTube Silver Button ni apa? Sebab tu nak tanya lah, bengkel kita ni kita boleh 2 hala ke 1 hala je? Boleh 2 hala so maksudnya boleh hello-hello boleh bagi mikrofon, boleh suruh jawab ke apa ke, boleh ke? Ke untuk student-student je, untuk yang lecturer semua telah matang dan semua telah terlalu bijak untuk kita lakukan sedemikian. Tak ada kan? Jadi ulanglah sebab saya suka berjalan. Saya suka berjalan sambil cakap sambil berjalan, dan saya suka menghulur. Suka hulurkan tangan, jangankan beban, tapi saya hulur tapi tengoklah, akan ada soalan-soalan yang anda boleh lontarkan kepada saya, dan saya juga akan lontarkan kepada anda. Boleh kan? Haji? Cantik. Jadi YouTube Silver Button ni adalah maksudnya impian ramai student-student, ramai budak-budak, ramai generasi baru Gen Z sekarang ni. Dan dia nak apa? Dia nak YouTube Silver Button. Lebih lagi lah sebenarnya, dia nak YouTube Gold Button, dia nak YouTube Diamond lah, apa bagai semua tu. Itu adalah dia orang tanya orang nak ingat ni lah, nak ingat nombor 1 sekolah ke apa kan, boleh juga, tapi nak YouTube Silver Button. So ini adalah kegemaran budak-budak sekarang ni. Tapi ada cerita lain, maksudnya next. Dalam kita menghasilkan konten, ada banyaklah genre konten yang dihasilkan. Pertama sekali, contohnya mukbang ke mukbang ke benda. Mukbang, siapa yang suka tengok mukbang kat sini? Kat tangan. Macam perhubungan student. Sorry, tak boleh. Kita rendahkan sikit ego kita. Mukbang ni apa dia? Mukbang ni adalah satu genre yang sangat-sangat pelik, yang saya tak tahu macam mana wujud, tapi bukan setakat wujud, dia terlampau viral. Orang suka sangat tengok apa nama abang ke kakak ke, dia akan berada depan makanan, dia makan ngap, waktu bunyi makan dia tu macam oh ya Allah terapinya, ngap. Tengok bang, ini juga video yang tengok apa yang tengok dia juga lebih baik aku buat. So macam-macam lah mukbang. Apa lagi genre lain adalah genre kereta. Genre kereta pun ada genre yang agak baik juga. Genre lawak-lawak, genre yang paling kekal keberjayaan yang abadi adalah contohnya genre cinta college ataupun cinta budak sekolah. Ini macam genre yang terlampau berjaya di YouTube Malaysia. Pertama sekali lagi saya akan lebihkan banyak kepada YouTube, sebab pengalaman saya banyak pada YouTube lah. Ada cikgu sini yang buat TikTok, so kita boleh panggil dia ke depan itu cerita pasal TikTok. Macam mana nak berjaya kat TikTok. Walaupun kita buat TikTok, tapi saya tak tahu benda lah TikTok ni. Orang joget. So padahal orang TikTok dia kata, kami nak buat education. Tahu tak kisah? Saya buat hingga ni lah, saya macam dipanggil untuk buat bengkel untuk YouTube kisah lah. So kisah ni boleh kisah Sultan Alam Shah kan. So kisah ni macam dia buat PTP tu, dia disuruh untuk buat konten lah. Student buat konten, cikgu untuk buat konten. So dia kata nak upload ke mana? YouTube lah kan, macam biasa lah kan. Tapi cikgu tu kata tak, kita semua upload ramai-ramai kat TikTok. Bayangkan budak-budak kisah guna TikTok ramai upload video TikTok. Macam ni dia dalam mak jadi ini tak biar kita pula ni biar kita. Maksudnya itu adalah media sosial sekarang ni. Kita yang umur-umur ni kita kenal itulah Facebook dengan YouTube. Tapi Facebook dengan YouTube sentiasa relevan. Dan setakat ni dia mungkin akan lebih relevan lagi sebab dia punya maksudnya mekanisme untuk advertising semua dia sangat-sangat robust berbanding dengan TikTok. Anyway, kita cerita bahawa kita adalah channel pendidikan yang pertama menerima Silver Button di Malaysia.
dia tu betul ke ni? Ke ada siapa nak kontes, ada siapa nak bukan? Dia lain. Betul kan? Okey, alhamdulillah. So maksudnya ini kita boleh claim lah. Kita claim dulu, kita kata bahawa kita adalah channel pendidikan yang pertama menerima silver button. Maksudnya channel pendidikan yang pertama mendapat 100,000 subscriber. Itu adalah dia punya ukuran dia lah, subscriber. Okey. Apa pengajaran dia? Nak kata bahawa channel pendidikan tuan-tuan dan puan-puan, channel pendidikan boleh berjaya. Segmen ataupun niche pendidikan kita anggap selama ni memang ya Allah, siapa yang nak tengok video-video pengajaran? Orang semua nak tengok apa nama menari je, orang semua nak tengok makbel, orang semua nak tengok apa nama cinta-cinta pick up line budak-budak sekolah. Itu je yang orang nak tengok. Channel pendidikan tu dia buatlah, memang tak boleh berjaya. Salah tuan-tuan, sebab kita ada contoh ke depan ni bahawa kita buat channel, kita buat konten-konten education, ada tempatnya pada masyarakat, ada niche dia, tapi kita yang kena ada mindset yang betul sebagai pengajar. Kita kena ada mindset yang betul. Macam mana kita nak mendekati, contoh kalau kita masuk kelas lah, kita masuk kelas, kita buka buku, okey, hari ni kita nak belajar pasal syllabus ni, kita tu membiayai seorang-seorang ni ke depan tu, boleh. Okey, dah habis saya punya masa untuk kita belajar macam tu je. So adakah akan berkesan kepada kita punya pelajar-pelajar? Berkesan kan? So yang akan berkesan adalah bila kita ada formula, bila kita ada cara mendekati. Okey, budak ni dia kena belai-belai, dia kena kita buka pen satu persatu belai surat untuk dia, baru dia nak belajar. Contohnya macam tu lah untuk educational content. Kita kena ada mindset yang betul je. Yang pertama sekali kita kena percaya bahawa boleh berjaya. Okay, next. Okay, dan kita juga ada laman web. Okay, laman web ini kita menghasilkan artikel. Maksudnya artikel bukan setakat video. Kita buat juga artikel education. Namanya ajar.com.my, ajar.com.my. Okay. Dan sebenarnya waktu kita buat laman web ni, cerita dia adalah kita buat video, kita buat konten. Okay, so konten yang kita hasilkan, yang pertama sekali anda kena faham bahawa kalau anda buat konten, benda pertama kena buat apa dia pada konten tersebut adalah kena upload. Sebab ramai rupanya orang-orang yang berakam dia punya berbicara, dia rakam sudah dia punya event, aktiviti apa ke, banyak dia rakam. Dan apa jadi pada rakaman tersebut? Dia yang bersawang dekat dia punya hadis. Lepas tu satu hari tu dia tengok hadis, dia macam dia buat rakaman terbaru tu, hadis penuh lah. Apa dengan hadis ni? Faham dia format keseluruhan hadis, dia buang semua memori yang dalam hadis tersebut. Semua rakaman-rakaman yang ada hilang. Tak semua rakaman yang perlu diupload, betul. Tetapi sekali rakaman-rakaman yang tak semua rakaman-rakaman yang perlu diupload. Tapi kita kena faham bahawa kalau kita rakam, dia kena kalau kita hasilkan konten, dia kena diberikan justice, dia kena diberi keadilan kepada konten-konten yang kita buat. Kita rakam anak kita cerita pasal pelajaran ke apa ke, kita kena berikan dia justice. Kadang-kadang justice yang biasanya dibuat adalah kita upload dan kita kena sebarkan kebaikan kepada orang lain untuk tengok konten-konten tersebut. Itu adalah justice kepada konten. Konten yang lain, justice yang lain adalah selain daripada kita upload, kita kena tambah nilai kepada konten-konten tersebut. Jadi kena tambah nilai. Macam mana nak tambah nilai? Boleh jadi edit, boleh jadi kita share, boleh jadi macam-macam. Sebab kita tengok, ini bukan setakat bagus, dia boleh dibaguskan lagi konten-kontennya. Kita tambah nilai. Dan lain adalah kita menjadikan dia konten-konten tersebut, kita menjadikan konten tersebut dalam bentuk yang baru, dalam bentuk yang lebih variety, lebih mencapai. Contohnya kita buat video, kita buat skrip. Selain kita dah upload, apa jadi dengan skrip aku ni?
Adakah apa nama dia kerja bersawang? Tak, kita buat website. So itulah nak cerita bahawa website ini adalah apabila kita membuat content education, kita fikir, okey, macam mana dia aku nak tambah justice, aku nak berikan keadilan kepada konten yang aku buat ni. Tahu sekali kita upload video tersebut, dia betul. Yang kedua adalah kita jadikan dia dalam bentuk artikel yang orang boleh baca, dan bila orang search pada Google, semua meta tag tersebut akan membolehkan dia menerima capaian artikel tersebut. Okay, so itulah sebenarnya buat website education ni senang je, nak je. Dan ini adalah cerita lain lah, maksudnya pasal berkaitan website education ni kita akan cerita lebih lagi selepas ini. Okay, next. Okay, dan ini adalah beberapa artikel-artikel yang tertinggi di laman web ajar.com.my. Okey, sekali lagi ada beberapa pattern yang sama. Kita strategi Melayu. Strategi Melayu ni dia sebab apa dia begitu berjaya? Okey, sebab apa dia begitu berjaya agak-agak? Sebab apa dia begitu berjaya? Sebab tiga tempat dah dia nombor satu. Kenapa? Sebab tadi. Tadi sebab apa tadi? Sebab yang itu yang jadi sebagai Quran. Okey, kita nak bagi siapa pula? Kak. Kenapa agak-agaknya tiga tempat tadi? YouTube, Facebook dengan website ini nombor satu. Kenapa? Mungkin sebab dia orang tengok video tu, so orang boleh cuba dekat kat orang lain juga, macam sebarkan Malaysia. Tapi yang tu konten lain pun boleh buat, konten lain pun boleh sebar. Tapi ada satu spesifik topik, spesifik maksudnya konten, dan tiga tempat tersebut dia adalah nombor satu. Kenapa? Siapa nak cuba? Kak? Gorilla yang ada di Filipina memang maksa lah. So really the content is interesting and dia menarik perhatian ramai, ataupun dia boleh diamalkan dalam kehidupan mereka. Hari ni saya tanya, tak ada lagi jawapan yang menarik. Kita nak elaborate. Menarik tu apa? Apa yang membuatkan satu benda menarik? Sebab this is a big question. What makes something interesting? Dan bila satu topik tu, dia nombor satu lah menarik orang. Maksudnya dia yang paling berjaya, dan antara semua yang lain dia konsisten berjaya. Dia ada something yang lebih menarik macam mana. Siapa nak cuba? Siapa yang dah tengok tu, siapa yang sebenarnya tak perlu tengok pun, just terus dia tu. Kita boleh baca pada satu tajuk, kita boleh baca, okey, tajuk ni dia akan berjaya. Orang tak upload lagi video, orang letak tajuk, tajuk ni confirm viral. Dia kena baca macam tu. Kenapa? Siapa nak cuba? Daripada perkataan teka-teki tu, mungkin tagging lah. Orang akan cari perkataan teka-teki tu satu perkataan yang viral, funny ataupun publication ke, satu yang viral lah, satu yang viral. Itulah saya rasa. Alright. Bila kita baca apa nama tajuk kat depan tu, apa sentimen yang keluar? Cuba teroka melalui sentimen pula. Lucu. Mana tahu lucu? Lama kau di sini dan kiri. Apa sentimen yang dia rasa bila dia baca topik dekat depan tu? Ini korang tak tekan dengan artikel, but what makes some video very successful adalah dia dah berjaya pada topik lagi. Dia dah berjaya pada first impression, first 1 to 5 second dah dia dah tangkap lah. Melayu, betul. Kenapa dengan Melayu? Melayu. Sejarah Melayu menarik ni. Sejarah Melayu
Audio tu. Okey, populasi Malaysia Melayu lagi banyak. Okey, jadi kalau kita letak bahasa Melayu dia akan berjaya macam tu. Dia tajuk Melayu bergelik TikTok. Oh, jadi itu memang berjaya lah. Tapi berjaya sebab lain. Kenapa? So kalau kita letak contohnya buku teks Melayu Form 4, ya Allah, semua akan tekan ramai ke? Sejarah Melayu Form 4, ya Allah, semua tekan ramai ke? Okay, kita akan belajar lepas ni macam mana nak mewujudkan sentimen pada topik. Okay, jadi maksudnya sebab apa yang tu begitu berjaya pada ketiga-tiga maksudnya media yang ada. Yang pertama sekali adalah topik ni korang tak pernah dengar. Betul? Koleksi Melayu, Tradisi Melayu, itu macam okey 1918. Tradisi Melayu 1918 bila dulu? 100 tahun lepas. Kita tambah lagi dia punya pengecah dia begitu halus dan tersirat. Okay, dia maksudnya sentimen satu pelik. Sebab ada Tradisi Melayu 100 tahun lepas. Apa benar? Ada kenapa pasal Tradisi Melayu ni begitu halus dan tersirat? Okay, yang tadi sebenarnya untuk yang video lagi berpencah lah, kita boleh baca. Tengok yang versi video punya topik. Okay, back. Okay, Tradisi Melayu 1918 ni buat kita menung panjang. Okay, so maksudnya itu kita cara untuk mewujudkan sentimen Tradisi Melayu. Okay, macam benda 1918. Okay, buat kita menung panjang. Hebat Tradisi buat kita menung panjang. So kita dah boleh tangkap sentimen apa yang kita nak kita punya viewer dapat daripada konten tersebut. Dah ditambah kita tak pernah dengar konten itu, sebab itu antara sebab lah kenapa dia begitu berjaya pada semua platform yang ada. Okay, next. Okay, lagi buat belakang. Okay, ada lagi beberapa konten yang alhamdulillah berjaya. 4 fenomena yang lagi laju daripada cahaya. This is some very scientific topik lah, tapi dia berjaya juga. Sebab rupanya topik sains boleh berjaya, topik sains boleh ramai orang tengok. Ini dekat 30,000 hits macam tengok, which is very large lah. Tapi dia berjaya. Okay, siapa yang menjawab sains kat sini? Siapa cikgu yang menjawab sains kat sini? Oh, semua tak mengaku, semua pandang bawah. Ini bukan apa-apa seminar. Ini bukan seminar motivasi tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan mak ayah tuan-tuan. Okay kan? Okay, saya nak participation sebab anda yang akan hasilkan konten ni juga untuk saudara-saudara korang. Okay, soalan siapa yang jawab sains ni? Siapa yang jawab sains? Tak apa, tunjuk kawan siapa yang jawab sains. Ni dia sains. Tunjuk. Adalah. Okay, ni alhamdulillah ada orang tunjuk. Okay, saya tengok topik tu. Okay, saya cerita agak-agak kenapa begitu ramai 30,000 hits, begitu ramai orang yang tekan pada tajuk tersebut. Padahal tajuk macam tajuk sains ni memang kokoh tak boleh kan? Okay, kenapa? Okay, first kali sebab dia terlibat dengan Boboiboy. Betul kan? Belum alright. So sebab mungkin dia punya grafik sebelah tu sangat macam lebih pada kartun, and then budak-budak suka lah. Lagi satu fenomena yang lagi laju dari cahaya. So sepatutnya kita tahu paling laju adalah cahaya, tapi kita ada create something yang suspicious yang cuba nak counter teori sebenarnya. So orang dia akan create tajuk membuat orang lebih nak tahu apa benda. Student. Okay, sekali lagi dia ada sentimen. Maksudnya dia ada intrinsic value, dia ada benda yang tersirat bila kita buat tajuk dan bila kita buat konten. Apa yang kita nak cabar, apa yang kita nak lawan contohnya,
Dan ini adalah satu tajuk, satu konten yang mencabar. Cabar benda. Dia cabar kita punya establish belief ataupun establish fact yang kita belajar selama ni, cahaya paling laju. So bila kita keluarkan, okey, sebenarnya bukan cahaya paling laju, dia lagi laju daripada cahaya. Dia secara langsung dia akan kacau kita punya dalaman jiwa, dalaman yang akan bergetar macam apa benda yang lebih laju daripada cahaya. Walaupun kita tak advance sains, walaupun kita bukan orang sains, walaupun kita memang orang lain, kita memang orang sejarah lah, contohnya kita memang tak terlibat langsung dengan sains, tapi sebab kita ada established belief yang kita belajar daripada sekolah. So satu tajuk tu dia boleh trigger benda yang selama ni mungkin dia tak terasa akan trigger. So itu yang sebab ni dia antara yang berjaya. Contoh lain adalah menurut sains, elemen boboi mana yang paling berkuasa. So ini pun pelik lah. Ini budak ini maksudnya satu tajuk yang kita target budak-budak kan. So dia kan budak-budak dan juga lecturer lah kita target juga. So ni tak nak ketika kurang kan. Okey, jadi maksudnya budak-budak suka boboiboy, budak-budak suka apa di budak-budak suka Beyblade contohnya. Dan ada satu lagi artikel yang berjaya tapi tak ada dalam senarai ini sebab dia dalam domain website yang lama. Menurut sains macam mana Beyblade berfungsi. Contohlah macam mana nak buat Beyblade tu dia jadi Beyblade yang paling power sekali. So itu pun berjaya juga sebab budak-budak suka. Dan bukan setakat budak-budak sebenarnya, kita tak target budak-budak, kita target mak ayah. So mak ayah yang ada Beyblade, ada Beyblade lah. Dan ayah yang ada anak-anak yang main Beyblade, tahu Beyblade apa kan? Jadi mak ayah ni dia akan bagi anak dia baca. So dia nampak, anak aku main Beyblade, dia juga orang buat konten sains pasal Beyblade. So mak ayah, anak-anak tak tekan link tersebut, mak ayah yang akan bagi pada anak-anak baca, ataupun mak ayah yang akan baca untuk dia display balik kepada anak-anak. So kita kena tahu siapa target demografi kita, apa yang kita nak mainkan. Okay, next. Okay, so ini adalah antara satu meme lah, satu konten lawak. Enggan melawan hukum Allah, pemuda ini berani melawan hukum Newton. So nampak ke gambar pertama? Nampak ke? So maksudnya dia tak tahu kenapa dia semayang kat tempat tu, macam boleh naik tangga. Okay, abang tu dia tengah tolak, dia tengah semayang dalam teguhnya, tapi dua budak kat bawah tu dah boleh. Maksudnya orang buat meme lah, enggan melawan hukum Allah dan berani melawan hukum Newton, hukum graviti. So kita tengok apa nama konten ni, apa yang kita buat. Sekali kalau kita berjiwa pendidik, apa yang kita buat. Kita tengok. Okay, so next slide. Okay, ini adalah kita yang dihasilkan dalam website kita. So ini memang website Beyblade lah. Okay, so kita tengok macam mana kita nak explain benda ni dalam sudut sains. Contohnya dalam sudut pelajaran, tak semestinya sains kita sebab kita berpelajaran ataupun kita background sains. So kita cuba tengok konten-konten viral. Okay, macam mana kita nak tambah nilai kepada orang yang memviralkan konten ni supaya mereka dapat juga ilmu dan mereka juga akan menyebarkan ilmu tersebut. So kita tengok, okay, bila kita boleh explain kenapa abang ni tak jatuh dari segi friction, dari segi maksudnya force dia. So ini kita belajar lah waktu ambil mechanical engineering. So kita cerita kenapa abang tu tak jatuh meluncur ni. Okay, jadi di samping meme viral, ini pun viral juga dengan kita menambah nilai tambah kepada konten tersebut. Okay, next. Okay, dan rupanya kita tengah intro lagi rupanya. Okay, kita dipanggil berceramah pada di beberapa tempat. Contohnya kita pasal progres sains teknologi alam Melayu, kita bagi ceramah kepada KPM, kita berceramah di Mahat Hafiz, kita berceramah di GMI College Persediaan. Jadi alhamdulillah waktu PKP memang tolak semua lah, memang terpaksa berhenti terus daripada bagi talk ni semua. Tapi sebagai content creator sebenarnya waktu PKP itu adalah waktu yang paling meriah sekali lah. Sebab ramai orang yang terjun dalam bidang content making yang tak pernah berminat atau YouTube ke apa bagian semua ni, tiba-tiba semua buat channel ramai waktu PKP. Jadi dia sangat-sangat meriah. Dan yang lebih untung adalah orang yang dah ada channel lah sebelum PKP. So
Sebab dah ada channel, dia tak ada lain, dia akan berkembang dan dia akan menaik. So alhamdulillah Ajar pun antara channel yang naik juga sewaktu PKP. So ada rupa-rupanya bagus juga PKP ni. Dan kita walau kita di rumah ada benda lain, kita ada kamera dan kita ada idea. Jadi benda tu rupa-rupanya boleh mendatangkan sumber pendapatan. Oh, ini menarik, ini tajuk yang menarik, sumber pendapatan. Oh, dia boleh mendatangkan livelihood jugalah, rezeki. Selain daripada kita menghasilkan konten yang kita harap mendidik lah. Okay, next. Okay, dan kita juga buat Fantascience. Maksudnya Fantascience ni adalah projek di bawah Ajar, dan kita berkolaborasi dengan beberapa institusi lain lah, seperti Yayasan Maghfirah. Okay, jadi apa yang kita buat adalah kita masuk dekat institusi kita biasa buat pada maksudnya perumahan bandar, PPR. Jadi mereka ni miskin. Jadi mereka ni sebenarnya banyak yang tak berkemampuan dan tak berpeluang lah untuk merasa kehidupan yang selesa. Jadi bila itu yang berlaku, benda yang dikorbankan pertama sekali malamnya untuk anak-anak ni adalah pelajaran. Jadi yang paling pelajaran pula antara yang paling awal sekali ditentang, ditolak ke tepi adalah sains dan matematik. Jadi maksudnya anak-anak ni mereka ketinggalan pelajaran dan mereka lebih lagi ketinggalan dalam STEM. Dan itu yang kita dapat, maksudnya satu data terbaru lah, maksudnya dalam ramai sekali student-student yang mula meninggalkan STEM. Jadi dia mungkin menurun lah 4-5% ke apa ke. Maksudnya student yang mendaftar masuk dalam STEM. Dan ini adalah yang golongan yang paling ditinggalkan. Jadi apa yang kita buat adalah kita pergi ke PPR dan kita buat lihat sains. Kita buat sains secara amali yang seronok lah. Memang diorang buat sains, dia buat rantai makanan kan. So rantai makanan, siapa ingat lagi rantai makanan? Okay, rantai makanan kita buat contohnya, kita buat kejar-mengejar. So ular akan kejar tikus akan makan lalang tu tak ada apa lah. Lalang tu duduk menangis kat situ kan, sebab dia lalang lah kan. Lalang pun tak boleh jalan kan. Lalang tak boleh jalan. Lalang tak boleh jalan. So maksudnya kita buat macam tu lah. Maksudnya demonstrasi yang menarik dalam bentuk lihat sains di Fantascience. Okay, next. Okay, ini antara aktiviti-aktiviti yang kita buat. Okay, next. Okay, dan kita juga bekerjasama bila kita menghasilkan konten. Apa yang kita tak nak buat adalah kita buat konten seorang-seorang. Boleh tak buat konten seorang-seorang, maksudnya dia tak berkembang. Jadi apa yang kita nak buat adalah kita nak kembangkan lagi. Selain daripada kita menghasilkan konten, kita nak bekerjasama dengan badan-badan dan pihak-pihak lain. Contohnya kita bekerjasama dengan BTS, dengan Bosom, dengan maksudnya dengan kuis, dengan Fosco, Yayasan Maghfirah. InsyaAllah selepas ini saya study dengan CCM akan kerjasama ni macam mana? Macam-macam lah benda yang kita boleh bekerjasama. Yang paling simple adalah kerjasama ni dapat duit. Orang bukan memang lah kerjasama tu dapat duit, satu hal. Maksudnya kita pun dapat duit juga. Okay, apa? Maksudnya kita bekerjasama untuk mengembangkan lagi apa yang kita percaya, apa yang aspirasi-aspirasi kita untuk dikembangkan lagi. Next. Okay, itu adalah sedikit pengenalan untuk siapa yang kat tadi. Okay, kita akan lihat dalam 2 minit ke 3 minit ke 5 minit tentu. Tapi sebelum tu ada soalan. Ada soalan kan? Okay, tak ada. Okay, tentu kita take file dulu insyaAllah. Okay, next. Okay, satu soalan yang sebenarnya berlegar di minda saya sepanjang saya belajar untuk mechanical engineering. Dan ini adalah kenapa lah, kalau orang tanya kenapa grad mechanical engineering tiba-tiba buat benda ni, kita akan jawab ni lah, dia memenangkan dia. Okay, jadi kenapa seorang yang bernama Haziq, seorang Haziq ni, dia daripada engineering tiba-tiba meloncat masuk menjadi YouTuber contohnya. Okay, dia bermula dengan soalan berikut. Cerita apa yang orang awam biasa dengar ataupun yang pernah dengar tentang universiti kita? Tentang ni lah, kita punya politeknik lah contohnya. Cerita apa yang mereka biasa dengar? Okay, pernah terfikir tak soalan ni?
Jadi kita dengan ni kan, kita dengan kejiranan kita kan, jiran kita mungkin dia kerja lain, kita lecturer. So kita cakap pada dia tanya lah, hang lecturer mana? Aku lecturer Politeknik Syed Nasir. Politeknik tu Syed Nasir kat mana? So dia tak tahu padahal dia jiran kita contohnya. So dia tak tahu apa yang hang buat kat situ, apa yang hang buat kat situ. Dan macam-macam lagi lah soalan yang sebenarnya tak terfikir dalam kita punya benak pemikiran masyarakat kita, padahal dia adalah jiran kita. Dan kita adalah seorang yang berada dalam universiti, dan kita adalah seorang yang terlibat secara langsung mengajar di universiti tersebut, dan kita adalah seorang yang memang nak menaikkan martabat pendidikan Malaysia. Okay, next. Okay, dan the word of mouth, maksudnya dari segi kalau kita duk membawa ke apa ke dengan kita punya kawan-kawan, kita punya jiran-jiran, pernah tak keluar sambil duk cerita Cik Kia lah, sambil duk cerita Mak Pingah lah, apa nama anak pasangan ke apa ke, tiba-tiba buka, by the way, universiti awak yang itu kan, yang viral lah itu kan, apa nama, pernah tak berlaku macam tu? Universiti awak yang hasilkan kajian itu ini kan? Oh, mana awak tahu? Tak ada kan? Memang tak berlaku dalam masyarakat kita. Awak mama ibu buka topik pasal universiti contohnya. Susah lah nak berlaku kalau dapat kawan yang macam ni. Bawa meluk lah kawan orang tu, jangan bagi lepas. Sebab dia adalah sangat-sangat rare dan tak berlaku dalam masyarakat. Okay, next. Contoh lain adalah Google Trend. Google Trend contohnya adalah antara satu metrik, adalah satu cara untuk kita menilai apa topik-topik yang disukai dan digilai oleh masyarakat kita. Contohnya ini 2018 lah, apa yang paling trending sekali, Najib Razak, Mahathir Mohamad lepaskan kalimah cinta, Bobo dekat Black Panther, Bobo di mana, dan macam-macam lagi lah. Kat mana education pada Google Trend kita? Ada tak topik-topik education? Ada ke? Maksudnya dia sangat-sangat jarang berlaku. Okay, next. Macam mana pula dengan YouTube trending? Apa yang trending di YouTube sekarang ni? Ini salah satu metrik yang kita boleh guna lah. Okay, contohnya adalah Maya Karin muntah darah. Ini 2018 juga. Nanti kita update lah. Bernama AJL, hantu kat Limah lah, jugaan puasa, sedap budak dia nyanyi, berdiri dulu orang mendengar, macam-macam lah, Maharaja Lawak dan pelbagai semua. Pick up line budak sekolah. Okay, ini adalah yang trending di YouTube pada tahun 2018. Okay, dan 2019 nanti kita update lah, tapi tak update pula lah. Okay, jadi maksudnya ini menggambarkan kita punya fabric, kita punya landscape masyarakat kita, topik-topik apa yang mereka suka, topik-topik apa yang mereka layan, dan topik-topik apa yang akan membina jiwa mereka. Kan, betul kan?